Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, yang pertamanya kita akan lihat soalan tajuk yang seterusnya Okey, tajuk yang seterusnya adalah menentu dan mentaksir hal laju seketika suatu zarah dalam fungsi sesaram. Okey, sebelum cikgu terlupa, tolong tulis nama dulu untuk kehadiran. Okey, lupa nak tulis. Okey, so kehadiran pada pagi ni cikgu akan ambil daripada nama yang akan tarik nanti. Okey, so hari ni kita akan tengok yang pertamanya menentu dan mentaksir hal laju seketika. Okey, hal laju seketika suatu zarah daripada fungsi sesaram. Okey, fungsi sesaram. Okey, kalau awak tengok kat sini, apa yang berlaku sesaran dia bagi apa? Dia bagi V sama dengan FT. V sama dengan, V lah. S sama dengan sesaran sama dengan fungsi dia adalah FT. Okey, fungsi dia adalah FT. Okey, so saya ada sedikit pembetulan pembetulan dia kat sini. Cikgu nak betul pada buku TS sebab sini S sama dengan FT. Kat sini sebab cerita dia sama. Dia bagi V sama dengan GT ya. So kat sini V sama dengan GT. Okey, kat sini ni awak pandang kat sini Okey, kat sini je dia sebab dia masih lagi membicarakan isu yang sama So kat sini, kalau kat sini awak pandang kat sini dia akan jadi V sama dengan GT. Sebab FT dah bincang dah kat atas. Okey. Sebab kalau kat sini di bawah tajuk yang sama ni. Okey. Kalau sini S sama dengan FT, kat sini adalah V sama dengan GT. Fungsi yang asing-asing. Jangan ingat fungsi yang sama. Nanti awak ingat ke fungsi yang sama, jam. Okey, awak ingat ke fungsi yang sama, sini jam. Okey. So kat sini kita akan jadi lain Okey. So sini akan jadi ni sama, ni adalah V, ni adalah fungsi kepada sesaram, ini adalah 2 kali beza terhadap sesaram. Okey, kat situ dah. Cikgu takut awak baca sini FT, kat atas pun FT, padahal fungsi yang berbeza-beza. Okey. Okey, sebab hari ni kita akan masuk ke tajuk ni Kalau awak tengok kat sini adalah kita telah mengetahui bahawa hal laju dan kadar perubahan. Okey, hal laju ialah kadar perubahan sesaram terhadap masa. Okey. So dia bagi S sama dengan FT. Cikgu ulang balik, S sama dengan FT. Okey, sesaran sama dengan fungsi terhadap T. Fungsi hal laju V pada masa T boleh ditentu dengan membezakan S. Okey, yang ini kita dah tahu dah ni Okey, iaitu V sama dengan ds per dt. Ni adalah sesaram. Jangan tukar lah. S adalah sesaran, displacement V adalah ds per dt. Kalau kita baca ds per dt ni, sini adalah hal laju. Hal laju. Okey. Dia adalah hal laju. Daripada fungsi hal laju yang diperolehi, bolehlah anda menentukan hal laju. Okey, kalau kita tengok, kita boleh ganti kat sini kalau nak masuk fungsi, iaitu d per dt terhadap apa? FT. Okey, so kita boleh buat kat sini Okey, kita boleh buat kat sini kalau anda perhatikan kat sini. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Kita tengok baca term kalau nak buat penerakaan ni agak panjang sikit lah. Okey, yang keduanya macam biasalah, tidak lari daripada graf. Okey, tidak lari daripada graf. So kat sini kita akan nak tengok term Okey, kita tengok term kat sini. Yang pertamanya ds per dt dt kosong dengan T4 dengan T8 dengan T10. So dia
Di S per dt ni maksudnya apa? Adalah halaju. Ni nak tengok semasa di kosong. Ni. Okey. Semasa dia masa dia adalah 4. Okey. Iaitu T dia sama dengan 8 dengan T sama dengan 10. Sebab kita kena tahu term dia. Okey, kita kena tahu term dia berdasarkan gambar rajah. Kadang-kadang soalan boleh buat bagi gambar rajah ataupun kita kena lukiskan gambar rajah ataupun lakarkan gambar rajah. Okey. Okey, sebab apa kat sini? Okey, kat sini dia ada perkataan misalnya pada T kosong halaju seketika ialah 40. Dan halaju disebut halaju ini disebut sebagai halaju awal. Okey, halaju awal. Okey. So bagi sasaran yang berbentuk lengkap dengan halaju seketika ada berbeza T. Okey, ini ingat ini adalah S lawan dengan T. Okey, S lawan dengan T kat sini. Kat sini awak kena tahu term je sebenarnya. Okey, awak kena tahu term sahaja sebenarnya. Okey. Okey. Faham kat sini apa yang nak kata kat sini Boleh Cikgu. Ambil mana 40 tu? Ambil mana 40 tu? Dah awak rasa kat mana? Okey, ambil kat sini. S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2, betul? Dia nak halaju, betul tak? Bezalah. ds per dt. Sama dengan apa sini? 40 tolak 10T. Semasa apa? T sama kosong. Ganti T sama kosong memang dapat 40. Ingat V ni ambil daripada S. Sebab persamaan lengkung kat sini adalah S sama dengan 40T tolak 5T kuasa 2. Nasib baik ada orang tanya. Dah aku malah nak terang lah. Gora-gora aja. Okey. So ambil mana 40 tu? Iaitu kita beza daripada S. Terhadap T. Okey, so kita jumpa ds per dt. Bila kita jumpa ds per dt semasa T sama kosong. Tu cikgu kata. Kalau kita tengok, dia bagi kat sini gambar rajah apa? Gambar rajah untuk sesarang. Ini adalah gambar rajah ataupun ini adalah graf sesarang melawan masa. Tapi kat sini kita boleh buat penakulan berkenaan dengan halaju. Contohnya tengok V sama kosong lah. Sebab apa V sama kosong? Awak masukkan T dengan 4. Okay, kalau awak tengok kat sini, ada mouse, okay. Awak tengok kat sini. Okay. Semasa T sama dengan 4. Okay, masuk dalam equation yang sama. 40 tolak 10T. Jadi kosong lah. Ni dia jadi V sama kosong. Kalau V sama kosong bermaksud ds per dt. Okay, ini apa yang berlaku ni? Ini bermaksud sasaran maksimum. Betul? Sasaran hak paling tinggi, hak paling jauh sekali adalah V sama kosong. Sasaran dia maksimum. Tu kalau boleh, cikgu kata dah. Hak ni masuk dalam nota. Mana? Tak jumpa. Ni. Yang ini masuk dalam nota. Bila V kosong bermaksud sasaran dia sama ada maksimum ataupun minimum. Tapi kita baca daripada gambar rajah ataupun daripada graf sasaran melawan masa tadi, dia adalah sasaran maksimum. Yang ini nota ni kena ada. Okey, ingat matematik tambahan pun perlu ada nota. Okey. Tu je. Okey. Sebab kat sini sebenarnya kita nak tahu bagaimana kita nak baca daripada graf daripada graf berkenaan halaju sasaran dengan penjumputan. Okey. So dia panggil apa kat sini? Halaju awal. So kat sini sebenarnya semasa S dia kosong, dia dah ada halaju dah dia. Halaju awal dia adalah 40. Apabila T sama dengan 4, halaju dia adalah V sama kosong.
Okay, boleh? So kat sini kita nak tahu kat sini ini bermaksud apa? S maksimum. Banyak yang boleh kita baca daripada sini sebenarnya. Okay, benda yang boleh kita baca daripada sini. Okay, next. Okay, pada T sama 4. Okay, ni T sama 4. Ni cikgu bercanda ni. Okay, T sama 4 apa yang berlaku? Iaitu V sama dengan kosong. Okay, T sama dengan 4, sasaran zarah adalah maksimum. Betul lah maksimum. Sebab apa maksimum? Sebab dia 80 kat sini lah. Maksimum lah. Paling tinggi 80 kat sini. Okay, 80 kat sini. Dia maksimum lah. Seketikanya ialah, okay, seketika. Hal laju seketikanya adalah kosong. Maknanya V kat sini adalah V sama dengan kosong. Okay. Sasaran zarah pada ketika itu disebut sasaran maksimum. Okay, ni cikgu kata timbulnya perkataan maksimum. Sasaran maksimum apabila V sama dengan kosong. Sasaran maksimum ataupun minimum berlaku apabila kecurangan tangent. Okay, ini teori sikit lah, kena baca sebab ia compare dengan graf. Okay, next graf. Okay, graf yang seterusnya. Okay, graf yang seterusnya bagi sasaran graf masa yang berbentuk linear. Okay, linear. Apa maksud bentuk linear? Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, mesti ada kecurangan, mesti ada pertasan. Biasanya dia memotong lipat C dengan ada kecerunan. Dia straight line. Okay, so graf tadi dia ubah kepada bentuk apa? Bentuk linear orang panggil dia. So bagaimana nak hasilkan linear? Bagaimana nak hasilkan bentuk linear? Tak tahu. Okay, tak tahu ya lo. Okay, menghasilkan bentuk linear ni kita dah belajar dalam hukum linear persamaan kuadratik nak tukar kepada persamaan bentuk linear. Okay, so hal laju seragam ialah dikenali sebagai hal laju malar. Ni adalah hal laju malar kat sini. Okay, melalui pembezaan hal laju seketika suatu zarah pada masa tertentu boleh ditentukan seperti berikut. So ni lah fungsi dia. Lepas tu dia beza dUs per dt, dia dapat, and then dia masukkan nilai t, dapatlah kosong. Bermaksud apa? Bermaksud bila part saat V dia adalah kosong. So sasaran maksimum atau minimum berlaku, ini dah ada nota Kini kita dah salin pada nota belakang tu. Okay, so ni kata kunci dia lah, berpandukan buku teks. Hal laju seketika. Apa maksud hal laju seketika? Awak belajar fizik, apa maksud hal laju seketika? Benda yang bergerak. Dia ada A dia. Dia ada A dia ada V dia ada S dia. Maknanya benda tu dah bergerak seketika Okay, contohnya awak nak pergi Maiding. Okay, awak beli airnya tepi jalan. Tu bermaksud dia benda tu bergerak. Dia hanya berhenti seketika je. Okay. Bagi suatu zarah yang bergerak di sepanjang garis lurus dari suatu titik tetap daripada fungsi sesarang iaitu S sama dengan FT. Okey, bagi fungsi S sama dengan FT boleh ditentukan menggunakan menggantikan nilai T ke dalam fungsi V. Sebenarnya soalan ni, siapa yang minat fizik ni boleh jawab soalan ni sebab dia ada term fizik kat sini. Okey, fungsi hal laju. Okey, cuma kita hanya lebih tengok kepada matematik. Okey, kena ada juga istilah hal laju seketika. Okey, sasaran maksimum, sasaran minimum tu. Okey, contoh 7 ni awak bacalah sendiri, cikgu rasa tidak ada masalah, direct je soalan ni. Okey, cuma yang cikgu best kat sini iaitu perkataan julat Julat ramai yang pelajar tak faham. Okey, tengok syarat dia bergerak ke kiri. Okey, nilai T berehat untuk seketika ni syarat dia ni. T sama dengan 3, isu cari hal laju awal. Ni awak baca je sebab cikgu tengok dia dah terang dengan agak baik memang baik dah dia terang ni. Okey, baik dah kat sini. Masa okey, ni lah. Yang D ni perlu tengok julat. Soalan nak julat bukan nak nilai. Sebab kalau soalan ni katakan soalan ni keluar di bahagian wajib. Pattern dia gini cikgu rasa. Okey, soalan wajib.
Kalau dia di soalan pilihan tidak ada masalah. Okay, takut di soalan bahagian wajib. Pattern dia gini lah. Sebab kita tengok dia dah jadi fungsi kuadratik kat sini. Okay. Dia nak apa? Ke kiri. Ke kiri, V lebih kecil dari kosong. Okay. Betul tak? V lebih kecil dari kosong. Ke kiri. Betul. Ya. Ya. Dah saya cover betul ke? Ha? Betul dah cover tadi. Okay. Okay. Kalau paling senang soalan ni, kalau rasa not score soalan ni, katakan soalan ni bahagian wajib Sebab soalan, pattern soalan ni kita tak tahu. Macam Cikgu Ruzi kata, dia kata soalan ni mungkin di bahagian pilihan. 4 pilih 2 tu, dia kata. Okay, betul. Tapi kalau soalan ni keluar di soalan wajib, dia tak akan tanya sesusah soalan di bahagian pilihan tu. Okay, so kat sini kalau rasa payah, awak lakarkan. Okay, lakarkan graf. Nah, boleh juga nak lakarkan graf. Okay, so untuk soalan D ni biasanya bukan berdasarkan pengalaman cikgu, ramai yang tidak jawab dan tidak dapat memahami soalan D ni. Okay, yang lain ni tidak ada masalah. Cuma soalan ni cikgu akan bincang dengan soalan bawah tu. Dia ada satu soalan yang setara dengan dia Okay, so cikgu nak pergi yang keduanya sebab cikgu nak berhabis ni dulu. Sebab nak masuk 8.3 nak ngelah dah ni. Okay. Okay, tengok yang seterusnya. Ni yang cikgu kata. Tidak bagi FT. Okay, tak boleh bagi FT. Dia kena bagi GT. Kan FT kan awak ingat fungsi yang atas tu. So, dalam buku teks awak ni, awak buat pembetulan untuk soalan ni. Untuk tata tanda ni. Dua nampak. Okay. Dua nampak ni kalau awak tengok dia masih lagi menentukan pecutan halaju sasaran. Tadi dua benda je adik. Tadi dua benda je. Halaju dengan sasaran. Sekarang ni complete. Complete. Lengkap. Berkenaan pecutan halaju sasaran. Kadang-kadang sasaran pergi halaju. Kadang-kadang sasaran pergi pecutan. Kadang-kadang pecutan pergi ke halaju. Kadang-kadang pecutan pergi sasaran. Kalau benda ni adalah tajuk yang lengkap kat sini. Kalau awak nak baca kat sini. Ingat untuk soalan macam ni, bila keluar, kena faham dulu situasi dia duduk kat mana. Situasi dia duduk kat mana. Okay. Kalau awak tengok kat sini, pecutan seketika A. Okay. So kat sini, cikgu dah guna FT. FT ada kat atas dia. So cikgu guna GT. Okay, GT kat sini So bawah kat sini, cikgu takut confuse kat sini. Kan pakai FT kan tengok buat apa FT kat atas. Dia dah untuk S. Sedangkan sini V. Ganti je. Ataupun tukar je. GT ni dengan FT. FT ni awak tukarkan kepada GT. Maknanya V ini adalah fungsi baru. Tak sama dengan fungsi kat atas. Tu je yang guna ke bawah. Kalau dia sama, dia jadi lagu lain. Okay. So apa yang perlu kena buat kat sini? Kena faham. Okay, yang pertamanya ia beza. dV per dt adalah A. dV per dt adalah A. A ni maksudnya apa? Pecutan. Okay. S ni apa maksud dia? Sesaram. Okay. V ni apa maksud dia? Halaju. Kena tahu dulu term dia. Term ni cikgu rasa tak sakut dah sebab belajar fizik belaka kan. Okay, pecutan seketika A bagi suatu zarah yang bergerak pada garis lurus juga merupakan kadar perubahan laju terhadap masa. Okay, tengok kadar over T lah. Laju terhadap masa. Maknanya dV per dt. Okay, so inilah dia punya graf dia. Okay, awak baca kat sini kadar perubahan laju dV per dt pada sebarang ketika adalah sama. Jika zarah dikatakan mempunyai pecutan seragam. Tengok. Okey, perkataan pecutan seragam. Okey, di sepanjang gerakan pecutan seragam dikenali sebagai pecutan malah. Apa maksud pecutan seragam? Malah. Apa maksud pecutan malah?
Ya sama. Sama apa? Percutan dia sama. Laju sama. Oh, Eh, okey. Laju sama. Ni maksud dia. Kalau daripada graf, laju dia sama. Laju sama gini ke? Okay, sorry. Cikgu nak tanya sebab cikgu takut ada miss. Ada missing kat sini. Okay, let's say pecutan malam ni berlaku kat mana? Okay, ni katakan Pak Siap. Okay, dia ada 3 situasi yang ramai pelajar confuse. Bukan 3 situasi yang pelajar tertukar. Kenapa? Ha? Ni. Tak. Mana awak bang? Tak, tak cuba saya dia ni. Tak Ni. Mana? Ni. Pergi kat nama, tanda tu je. Boleh? Sekejap Ada iklan sekejap. Okay. So pecutan malam ni dia ada yang kata bukan saya kata. Ni pelajar dia keliru. Cikgu gini pecutan malam dia. Ada yang kata gini. Ada yang kata hok gini. Okay. Katakan kat sini cikgu ambil. Okay, cikgu ambil ni lah. Cikgu ambil V melawan S. V melawan S. V melawan S. Okay, so hok mana pecutan malam? Hok kiri ke, hok kanan ke, hok tengah ke, ataupun tiga-tiga? Tengah. Tengah. Bukan tiga-tiga. Okay, kalau hok mula-mula tu kata benda hok mula-mula tu. Laju seragam. Laju seragam. Okay, laju seragam lagi. Okay, okay, ingat betul hok tengah. Sebab dia kata pecutan malam ni berlaku kepada kecerunan pada sebarang titik. Adalah sama. Kecerunan dia adalah sama. Tu keyword dia. Ni kecerunan yang sama ni. Ni kecerunan sama. Ada kecerunan ni kosong. Cikgu katakan M sama kosong. Cikgu buat kecerunan sama kosong. M ni maknanya kecerunan kosong. Kat sini kecerunan kosong. Jangan tertukar. Sebab pecutan seragam ataupun pecutan malam berlaku apabila kecerunan pada sebarang titik di atas adalah sama. Iaitu kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, dia mesti kecerunan dia sama. Okey, betul dia apa awak. Sebab ada pelajar kata hak ni okey. Hak ni apa maksud ni? V melawan S apabila M dia kosong. Apa maksud dia? Ni maksud dia apa ni? Yang pertama. Dah belajar fizik dah cikgu ni. Okey, ni maksud dia apa? Ni. Ni maksudnya adalah halaju malam. Ini adalah halaju malam. Ini adalah pecutan malam. Yang ini tak tahu nak kata benda ni. Sebab ia terhadap S ni. Okey, terhadap S. S kan masa tak? Okey. S ni time. Okay, S ni bukannya sasaran Ini adalah masa. S ni saat. Tukar lah kan. Okay. So aku kena tahu. Ni. So aku kena tahu dua ni lah. Okay, next. So dia jadi ginilah. Dalam ni benarnya banyak pembezaan pengameran kat sini. Okay, last kali cerita dia. Last kali dia jadi gini. Okay. So kat sini dia kata apa? Ingat kalau nak julak ni, ingat masa tidak boleh negatif. Tapi termasuk kosong.
Biasanya nanti bila buat julat nanti ramai yang pelajar buat gini nanti. Contohnya 8. Okey. Okey, yang 8 ni kita tengok kok. Kadang-kadang dia sama, kadang-kadang tak. Tapi hak depan ni memang termasuk kosong. Kalau ia bermula daripada asalam. Pernah berlaku. Okey. Gerah tu memang melalui asalam. Tapi termasuk kosong lah. Tapi pelajar buat tidak termasuk kosong. Okey, tengok 8.2 adalah tempoh kosong T hingga A. Laju merokat terhadap masa. Jadi pencuitan seketika ialah dV per dt. A lah. Okey, bagi sebarang titik di bahagian ini adalah positif, iaitu A lebih besar daripada kosong. Ingat, kalau ke sini, ke sini. Okey, dia ada dua ni. Hak kiri dengan hak kanan. Okey, so ni adalah A lebih besar daripada kosong. Okey, yang ini adalah A lebih kecil daripada kosong. Ni yang berlaku orang kata nyah pecutang tu. Okey, pelajar kadang-kadang bila bagi gambar rajah dia tak faham kat mana nyah pecutang apabila dia beri graf laju melawan masa. Ingat, okey, kiri ke kanan pecutang, okey, ataupun kiri ke kanan. Okey, kalau ginilah daripada bawah ke atas pecutang, daripada atas ke bawah nyah pecutang. Okey, so ini yang berlaku kat sini. Nyah pecutang A lebih negatif. Pecutang negatif dikurangi nyah pecutang. Okey, kadang-kadang kita kira tu dapat negatif. Negatif tu maksudnya apa? Nyah pecutang. Okey. Yang lain ni cikgu rasa tidak ada masalah. Okey, so apa yang berlaku apabila A sama kosong? Apa yang berlaku ke sini? Kat sini orang panggil dia pecutang sifar. Dia tak panggil pecutang kosong dia panggil pecutang sifar. Banyak term kat sini. Banyak term kat sini yang ada dalam fizik je. Pecutang sifar. Dalam fizik awak belajar istilah tu. Okey, tapi dalam ACMAT kita belajar dalam bentuk nombor ataupun dalam bentuk graf. Dalam fizik cikgu silap cikgu ada graf juga cikgu rasa. Zaman dulu pita detik ni. Okey. Sekarang ni tak tahu ke SSM baru ni cikgu dah baca lagi. Okey, pencuitan seketika A bagi suatu zarah yang bergerak di sepanjang garis lurus dari satu titik tetap daripada fungsi hal laju, okey. V sama dengan FT. Okey, V sama dengan FT kat sini. Okey, so V sama dengan FT ni kita ubah jadi apa? V sama dengan GT. Okey, V sama dengan GT. Sebab apa? Sebab X dia bagi dah. S sama dengan apa? S sama dengan FT. Tengok, you bagi dua ni. Mana boleh? Satu fungsi S, sasaran. Satu lagi fungsi hal laju. Dua fungsi yang berbeza. Tak boleh fungsi yang sama. Okay. Boleh ditentukan dengan menilaikan nilai T ke dalam fungsi A. Okay, so kat sini lah. Awak kena ingat sibuk. A adalah hal laju. A pecutang, V hal laju, S sasaran. Tiga benda. Tapi dia ada pelbagai keadaan. Okey. Yang ni awak bacalah yang ni. Yang ni awak baca. So cikgu nak pergi ke contoh latihan Kendiri 8.5. Okey, 8.5. Cikgu harap awak bersama dengan cikgu dengan ada alat tulis disertakan dengan buku lah. Jangan dengar sambil baring. Rugi sebab awak nak periksa dah ni. Okey, so awak yang buat, awak yang dapat. Okey, sebab cikgu dapat laporan macam-macam sekarang. Pelajar dekat 5 dah tu. Nak periksa. Ingat kalau awak tak boleh nak tolong diri awak, masa apa lagi awak nak tolong? Cikgu dah marah awak nak pergi tuition mana-mana pun tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah awak nak tuition mana-mana pun. Tapi ingat, PDPR tu perlu diberi keutamaan. Okey. Ni pesanan penaja lah. Nak dengar, tak mau dengar sudah. Cikgu hanya bantu seadanya. Okey, tengok latihan di Kendiri 8.5. Okey, latihan Kendiri 8.5. Okey. Sebelum kita nak jawab, kita kena tahu untuk soalan ni bagi cikgu, kalau ia keluar di bahagian wajib bentuk dia gini lah. Tapi ia boleh gabung lah, ia boleh gabung.
Dia boleh gabung SV dengan A tu. Okay. But soalan tu boleh kita buat sebanyak 5 markah. 5 hingga 8 markah. Okay. Kalau cikgu buat analisis cikgu sendiri lah. Sebab cikgu memang masuk dalam soalan wajib soalan ni. Sebab kita belajar baik lah maknanya. Okay, kalau kat sini yang pertamanya yang perlu awak ambil titik beratkan kat sini. Yang pertamanya bagi equation. Equation awak kena tahu T adalah saat Okay, yang keduanya dia menggunakan term pecutan awal. Apa maksud pecutan awal? Yang keduanya dia kata pecutan berhenti seketika ialah 2 kali. Kali 2. Kali 2 kali 2. Apa maksud dia? Yang ketiga, masa. Masa dia nak apa? Masa halaju seragam. Okey, halaju seragam tu bila? Cikgu dah kata dah halaju seragam. Ni, gambar rajah yang sebelah kiri ni. Ni adalah halaju seragam. Tu. Okey. Halaju seragam je. Okey, pecutan malak lagi ni. Pecutan malak adalah pecutan seragam. Okey. Okay. Untuk soalan ni, sebab apa cikgu kata senang? Sebab awak kena faham istilah je. Sebab bila awak faham istilah, selesai masalah. Okay, tengok Okay, cara nak jawab dia. Macam biasalah. Anggapkan ni soalan peperiksaan. Okay. Cikgu buat tarikh ni senang. Nanti kata cikgu dah ajar. Ni ada. Cikgu ajar pada 26 bulan 7. 21. Okay. Iaitu latihan kendiri 8.5. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 yang pertamanya dibagi V, betul tak? Okay, V. V sama dengan 8 T tolak T kuasa 2. Ni cara cikgu lah. Cara orang lain yang punya kaedah. Cara cikgu mula-mula buat keluar dulu maklumat. Yang keduanya tahu. Dia nak apa? Pecutan awal. Okey. Soalan A. Ni kaedah lah. Okey, pecutan awal. Pecutan awal. Apa maksud pecutan awal? A sama dengan apa maksud pecutan awal? T sama dengan kosong. T sama kosong. Kurang tepat. Okey. Pecutan awal T sama kosong. Okey, lagi betul-betul. Kurang tepat. Betul lah. Okey, lagi. V sama kosong. Dia ada 2 syarat. Dia ada 2. T sama kosong satu lagi. Cikgu kata salah ni sebab cikgu tengok satu lagi syarat. Syarat mula-mula tu wajib. Syarat ni syarat yang kedua. Okey, ni sebenarnya T sama kosong ni syarat yang kedua. Okey, T sama kosong betul syarat yang kedua. Pecutan awal adalah ia bagi apa? Kat sini bagi halaju. Awak kena ingat pecutan awal adalah dV per dt apabila T sama kosong. Baca gitu. Jangan kata T sama kosong. Tak siku dengan apa yang diberi. Dia beri apa? Halaju. So, halaju nak jadi pecutan awal adalah dV per dt apabila T dia kosong. Ini dia punya keutamaan dia. Kalau awak kata T sama kosong tak dapat makan sebenarnya. Tapi kalau awak buat, katakan kat sini. Awak buat kat sini. Okey, awak cari apa? dV per dt. Awak dapat apa? Awak dapat 8, awak dapat 2T. InsyaAllah awak akan dapat makan sini. InsyaAllah awak akan dapat K1. Okay. Sebab purity dia, keutamaan dia adalah dV per dt. Okay, dV per dt.
Sebab apa dV per dt? Sebab soalan ni bagi V. Okey. Lepas tu baru bagi syarat yang kedua, iaitu awal. Awal bermaksud T memang kosong. Sebab cikgu dah kata dah tadi. T yang paling kecil adalah kosong. Ni. Ni bimbang semua ni. T. Okey, termasuk kosong. Termasuk kosong. Okey, termasuk kosong. Bimbang semua ni. Okey. Ada pelajar tu, you buat T sama kat 1. Kalau you buat T sama kat 1, katakan T sama 1. Okay, katakan pelajar ni buat T sama kat 1. Okay, so kat sini dia akan dapat 8 tolak 2, 1. So kat sini dia dapat apa? Dia dapat 6. Pelajar tu akan dapat K1 N kosong. Nampak tak? Sebab dia tak faham T sama 1. Sebab dia anggapkan masa yang paling awal adalah 1. Hak tu yang cikgu bimbang. Sepatutnya T adalah kosong. Okay, sepatutnya adalah T sama kosong. Kalau awak T sama kosong. Okay. So kosong. Sini adalah kosong. So awak dapat 8. So K1 N1. Biasanya. Okay, biasanya. Cikgu cakap ni berdasarkan kebiasaan peraturan pemarkahan dia gini berkurang. So cikgu tekan dulu dV per dt. T kosong tu betul. Betul dah orang kata tu. Itu adalah step yang kedua. Yang paling penting adalah dV per dt dulu. Okey, disusuli dengan T sama dengan kosong. Okey, harap membantulah yang ni. Okey, tu cikgu kata soalan ni senang. Okey, soalan ni senang. Okey, awak kena faham term je. Okey, tengok soalan yang kedua. Yang kita nampak serabut ni sebab dia dalam bentuk ayat. Ada orang tu, tapi cikgu suka ayat sebab dulu subjek yang paling cikgu suka adalah sejarah. Tapi entah mengapa tiba-tiba jadi cikgu matematik. Rezeki orang kata Okey. Ada manusia tidak suka ni, panjang, malah nak baca. Okey. So caranya ambil dulu maklumat dia. Okey, ambil dulu maklumat dia. Dia kata apa? Pecutan. Okey, cari pecutan. Baca daripada atas ni. Cari pecutan dalam meter per saat. Okey, syaratnya apa? Syaratnya adalah zarah itu berhenti seketika untuk kali yang kedua. Untuk kali yang kedua, bukan kali yang pertama. Okey, so dia nak soalan. Okey, dia nak pecutan. Betul tak? Soalan nak pecutan ni, nampak tak? Kan awak baca benda lain awak cari yang kedua lah. Dia nak ada cari pecutan. Baca daripada ni, cari ni. Okey, baca daripada cari. Cari pecutan. Syaratnya apa? Zarah itu berhenti. Apa maksud zarah itu berhenti? Okey. V sama dengan kosong. Okey. Lepas tu dia kata zarah berhenti. Berhenti sekejap Okey, apa maksud zarah berhenti? Okey, V sama dengan kosong. Okey, cikgu nak tanya, apa dah ambil S sama kosong? Berapa dah ambil S sama dengan kosong? S kan sesarang, berhenti tu sesarang sama kosong. Kenapa dah ambil S sama kosong? Okey. Sebab cikgu nak jelaskan. Pecutan. Sebab dia nak pecutan. Okey. Minat dalam pecutan. Okey. Benarnya boleh nak kira tapi maklumat kat sini tak lengkap. Okey. Dia boleh nak bagi tapi kena bagi maklumat S satu lagi. Sekarang ni bagi A dengan V. A dengan V ni maklumat dia dah cukup. So kita kena mula daripada V sama kosong lah. Kalau bagi A, V, S, kita boleh pergi belaka mana-mana. Okay. So untuk soalan ni maklumat dia dah cukup. Dah memadai sama dengan V sama kosong. Macam member awak kata lah. Okay. Zarah berhenti. V sama kosong. Ya, zarah berhenti adalah V sama kosong. Apa maksud zarah berhenti? Bermaksud halajunya adalah tidak bergerak. Tidak bergerak. Bahasa mudahnya. Iaitu halaju dia sama dengan kosong.
Tapi kehendak soalan hati-hati. Kehendak soalan kali yang kedua. Kali yang kedua. Tu nanti kita bincang, kita tengok Ingat kehendak soalan adalah kali yang kedua Kali kedua. Okey, bila dapat soalan macam ni, macam biasalah. Tulis je. Okey, tulis apa? V dah ada dah. V kat atas ni. Okey, iaitu V sama dengan 8T tolak 2T kuasa 2. Sekarang ni V sama kosong, 8T tolak 2T kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, so T, fakturkan T. Pakai buat math Okey, bila bakal buat math, awak akan ada T sama dengan kosong, ambil depan. Satu lagi adalah T sama dengan 8 bahagi dengan 2. Awak akan dapat 4 kat sini. Okey, ambil kurungan tu segi. Okey. Betul dah cikgu buat Betul ke cikgu buat Salah. Kaedah perfakturah cikgu buat salah ni. Sebab apa cikgu kata salah? Syarat perfakturah mesti keluarkan apa yang sama kat sini. Betul tak? Ni yang cikgu bimbang ni. Orang panggil dia pelajar tidak menguasai algebra dengan baik. Betul dah nak buat kaedah perfakturah. Tapi dia lupa bahawa 8 dengan 2 ni boleh tengok juga. 8 dengan 2 ni iaitu berapa sini? 8 dengan 2 sini. Iaitu okey, mula-mula cikgu fakturkan T. Yang keduanya cikgu fakturkan 2 duduk luar. So jadi 2T lah. Nampak tak? Ni baru betul. Okey, ni baru betul kat sini. Betul tak 2T? Betul tak? Oh lah, cikgu salah soalan pula. Sorry, tak ada T kat sini. Apa dah tegur? Okay. Maafkan. Okey, sepatutnya ni soalan dia. Maknanya betul lah tadi boleh. Okay. Ingat kalau soalan macam tadi tu, kaedah perfakturah mesti buat keluar dulu benda yang nombor yang sama dengan pemboleh ubah yang sama. Okey. Sorry soalan ni tak ada 2 kat sini. Okey, so kat sini cikgu fakturkan apa? Cikgu fakturkan T. Okay, cikgu dah tahu dah kat sini. Kosong. T cikgu buat keluar. Nombor apa? Nombor dia tak sama tak? Iaitu 8 tolak T. Yang satu ambil yang luar iaitu T sama kosong. Satu lagi ambil yang ada kurungan. 8 tolak T sama dengan kosong. Maka T adalah 8. Okey, T adalah 8 kat sini. Okey, dia nak apa kat sini baca? Dia nak pejuta kali yang kedua. Okey, ni kali yang pertama. Ni kali yang pertama. Ini adalah kali yang kedua. Okey. Boleh. Ni kali yang pertama, ni kali yang kedua. Soalan nak pecutan. Pecutan kita dah beza dah dia. V sama dengan ni. dV per dt sama dengan 8 tolak 2T. Okey, so pecutan kat sini iaitu dV per dt. Okey, sama dengan apa ni? 8 tolak 2T. Tengok kan salah pula lagi. 8 tolak 2T. Okey. Semasa apa? Kali yang kedua. Semasa T sama dengan 8. So, awak masuklah. Okey. Bila awak masuk. Ya. Ya. Kalau yang nak kali pertama, T tu sama dengan kosong lah. T sama kosong. Okey. Maknanya ia memecut 2. Okey, satu pecutan biasa, satu lagi pecutannya dalam keadaan nyah pecutan kat sini. Sebab ia dapat negatif kat sini. Sama ada awak nak tinggal gini pun boleh. Okey. Awak nak tinggal gini pun boleh sebenarnya. Sebab negatif ni dah ada. Tapi kalau tengok dalam buku teks. Okey, tengok dalam buku teks kat sini. Mana?
Okey, dia kata apa kat sini? Pecutan awak ialah negatif 16. Ia tinggal gini je kalau tengok dalam buku teks. Tak? Okey, ni ayat dia, dah apalah ayat dia. Okey, so dah memadai tinggal macam tu. Okey, kalau awak boleh tinggal sama ada A sama dengan negatif 8 atau kalau awak baca buku rujukan lain, cikgu pernah baca satu buku rujukan dia buat apa? A sama dengan 8, dalam kurungan dia kata apa? Nyah pecutan. So cikgu terima dua-dua lah. Okey, cikgu terima dua-dua kat sini. Okey, sebab apa? Negatif tu dia gantikan dengan perkataan nyah pecutan sebab dalam kat sini ada dah kat sini sebenarnya ni. Pecutan negatif ini dikenali sebagai nyah pecutan. Boleh nak buat negatif mesti ada perkataan nyah pecutan kat situ. Itu je keyword dia. Okey, tu cikgu kata soalan ni senang. Terutama yang skor fizik boleh skor untuk soalan ni. Okey. Soalan yang seterusnya, ini apa? Cari masa. Okey, cari masa. Okey, masa apa? Halaju zarah itu seragam. Okey. Okey, so dekat sini kita check dulu. Dah kot. Okey, dia nak soalan C. Okey, cikgu buat di sini. Okey, kalau awak tengok soalan C kat sini dia nak apa? Dia nak masa. Masa katakan cikgu buat T. Memang T lah simbol dia lah. Okey, syarat dia apa? Syarat dia adalah apa? Okey, halaju seragam. Okey, halaju seragam. Tadi cikgu tunjuk dah kat sini ni, cikgu bimbang ni halaju seragam ni. Pelajar tak faham halaju seragam. Apa maksud halaju seragam? Sebab dia term ni. Petang ni awak kena tahu ni. Tengok ni. Yang cikgu garis kat dia. Okey. Mana laju seragam? Ingatlah. Okey. Okey, so halaju seragam. Apa maksud halaju kat seragam kat sini? Ingat, halaju seragam. Okey, halaju seragam apabila A dia sama apa? A dia sama kosong. Itu adalah halaju seragam. Okey, halaju seragam adalah A dia sama dengan kosong. Sekejap cikgu nak cari kat mana cikgu buat dia. Cikgu terah. Oh, sorry. Halaju seragam. A sama kosong sini ngap. Okey. Tambah rasa sini halaju minima, halaju maksima ataupun A sama kosong ni satu lagi adalah halaju seragam. Okey. Boleh tulis kat sini halaju seragam. Okey, halaju seragam ni gini. Oh, benarnya ada dalam kerah ni. Allah nak apa? Kerah muka sudah. Ambil. Nak tunjuk ke awak ni. Pak dia ada dah kerah ni. Oh, cikgu duduk jumpa jaget ni. Ni. Ni awak cikgu bulat ni. Okey, dV per dt sama dengan kosong. So, apa yang berlaku pada V? V adalah halaju seragam. Okay. V dia, kalau kita tengok graf dia, V dia adalah gini. Okay. Ni aja gua kata ni. Ni graf. Ini adalah halaju seragam. Okay, ni adalah halaju seragam. Apabila M dia sama dengan kosong, kecunan terkosong. Bila kecunan kosong, VA dia adalah kosong lah. Ni adalah halaju seragam. Ini adalah apa? Ni graf V melawati V melawati. Ni adalah halaju seragam. Okey, dah nampak baik duduk bawah ni, okey. Yang ini adalah pecutan seragam.
Yang ini tak masuk book. Yang belah kanan dia tak masuk book. Okay, dua ni je sebenarnya ada. Okay. So, kalau tengok graf ni, hal laju seragam. Okay, semasa apa? dV per dengan dt sama kosong. Ataupun dikenali juga dengan apa? Pecutang sifar. Ni nama. Kalau dia guna perkataan hal laju seragam, dia guna pecutang sifar. Iaitu nilai maksimum ataupun nilai minimum. Sama juga. Okay, sama juga. Okay. So kat sini guna hal laju seragam. Bagus soalan ni. Boleh banyak nota kat sini yang boleh buat. Okay, so hal laju seragam bermaksud A sama kosong. So masuk sajalah. Okay, kalau dia tak guna A sama kosong, dia boleh kata apa? Pecutang sifar. Tulis kat sini, pecutang sifar. Okay, jangan kata pecutang kosong, pecutang sifar kat sini. So kat sini, A sama dengan kosong. Okay, maka A kita dah ada dah atas kan? Ni A A adalah dV per dt lah ni. Mula-mula kita buat Okay, 8 tolak 2T ni. Okay, so kat sini tulis je. 8 tolak 2T sama dengan kosong. T sama dengan 4. Okay, dah memadai gini lah. Okay, kalau nak buat statement macam ke buku teks pun boleh. Dia buat statement setiap kali ni dia buat statement maka pun boleh. Dia tak ada masalah. Okay, next. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Kalau tengok kat sini contoh yang kedua, cikgu ambil daripada latihan Kendiri 8.5. Okay, latihan Kendiri 8.5. Okay, yang perlu awak kena tengok kat sini. Okay, ingat buat keluar dulu kata kunci dia. Okay, katakan kat sini awak baca. Hati-hati kat sini. Dia kata apa? Selepas melalui O. Asalang lah. Melalui O. Kalau awak kita pattern ada yang belajar tu dia kata apa? Ni katakan kosong. Melalui O. Apabila O kosong. Okay, so mungkin objek tu duduk sini lah. Okay. Hal lajunya adalah VT. Okay, yang ini lah. Okay, yang keduanya ni. Ingat syaratnya. Selepas melalui O. O itu adalah asalang. Maknanya ia ke kanan ataupun ke kiri. Okay, dia ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Mungkin kalau ke kanan mungkin dia gini. Kalau ke kiri, mungkin dia gini. Okay. Tapi soalan ni tak suruh sketch lah. Maknanya kita tahulah. Lepas daripada asalan dia. Okay, diberi V sama dengan T kuasa 2, tolak 2T, tolak dengan 8. Okay, tengok soalan pertama. Nasib baik dia kata apa? Pecutang sifar. Pecutang sifar. Apa maksud pecutang sifar ni? Hal laju seragam tu. Iaitu A sama dengan kosong. Baru sebut ada soalan nombor 1C tadi. Tapi nak apa? Cari masa. Okey, ingat ni kata kunci dia. Cari masa. Yang keduanya cari julat. Okey. Apabila zarah itu mengalami nyah pecutang. Apa maksud mengalami nyah pecutang? Apa nota di kat atas? Apa maksud dia? Laju berkurang. Gua tepat. Hal laju berkurang ada satu lagi. A lebih kecil daripada kosong. Tentunya pecutang ni. Ada nota kat atas ni. Ni. A lebih kecil daripada kosong. Okay. Dan budak garis dah warna hitam ni mungkin budak perasan. Okay, mungkin budak perasan. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, kalau kita tengok, kos 6 nak belajar kos 6. Okay, kos 6. Okay, nanti cikgu nak masuk soalan ni ada satu yang cikgu tertarik. Yang nombor 1 ni cuba buat nombor 2 cuba buat. Cikgu tertarik dengan soalan nombor 3 tu. Nombor 3. Nanti kita tengok nombor 3. Okay. Okay, so macam biasalah dapat soalan. Okay, ingat setiap kali jawab soalan tu pastikan
Kalau nak jawab dalam kertas kajian ni, awak kena anggapkan dia soalan peperiksaan. Kena amalkan benda gitu. Okey, kena amalkan benda gitu. Kalau awak contoh-contoh tu cerita lain lah. Okey. So, yang pertamanya, bila nak buat, ingat kemungkinan kertas awak tu dia scan. Tu masalahnya, scan tu masalah. Okay, so buat dengan molek lah. Okay, kalau tak buat gini mungkin pilihan yang cikgu suka awak buat apa? Tulis je kat atas. Soalan nombor 2, biar nampak jelas. Ni teknik menjawab nanti cikgu akan bincang lah sebelum ni, lepas ni. Okay, ataupun nombor 2 dah memadai sebenarnya. Okay, so dia bagi apa? Dia bagi V sama dengan T kuasa 2 tolak 2T tolak 8. Okay, kalau kita tengok soalan ni, soalan kat atas. Kalau kita tengok soalan ni semua membincangkan pasal apa? Pecutam, betul tak? Satu pecutam sifar, satu lagi nyah pecutam. Okay, so kat sini kita dah tahu A kat sini. A sama dengan dV per dt. Sama dengan, bezalah. 2T tolak dengan 2 kat sini. Okay. Selesai dulu ni. At least dapat, kadang-kadang kat sini dapat P1. Prime knowledge ataupun perkara asah. Kadang-kadang. Okay, baru pergi ke soalan dia. Soalan dia. Ingat, kaedah nak jawab lah ni tak sama macam dulu. Dapat soalan, dapat jawab-jawab. Awak kena ubah style awak. Analisis dulu. Baru selamat. Bila dah biasa dengan kaedah ni, marilah soalan kebab ke, soalan bukan rutin ke, insya-Allah awak boleh jawab. Okey, soalan pertama ia nak masa. Okey, nak masa, syaratnya adalah pecutam sifar. Okey, so soalan yang pertama, buatlah T sama dengan tanda soal. Dia nak masa betul. Okey, syaratnya apa? A sama dengan kosong. Syaratnya adalah pecutam sifar. Soalan ni mesti bagi syaratnya. Okey, pecutam sifar. Okey, so masuk je lah. Iaitu 2T tolak 2 sama dengan kosong. Okey, T sama dengan 1. Kalau soalan ni mungkin dalam 3 markah je kot semua sekali ni. Soalan B payah sikit lah. Mungkin boleh 5 markah kot soalan betul gini. Okey, ni markah. Ni markah yang kedua. Okey, soalan B tu mungkin 3 markah. Okey. Okey, sebab apa cikgu kata 3 markah? Tengok soalannya. Soalan nak julat. Okey, soalan nak julat. Barang dia nak jawab ni. Julat dilatih apabila zarah itu mengalami nyah pecutam. Okey, istilah nyah pecutam ni kemungkinan dapat markah. Dapat markah apabila awak buat A lebih kecil daripada kosong. Nyah pecutam itu A lebih kecil daripada kosong. Dapat P1 ataupun K1. Okey, so masuk ni lah. Okey, paling sikit pun sini mungkin soalan B ni 2 markah. Paling sikit lah. Paling banyak mungkin 3 markah. Maka T adalah apa? T sama dengan 1. So, nyah pecutam berlaku bila? Apabila kurang daripada apa? 1 saat. Okay, so soalan nak julat. Kalau soalan nak nilai, T sama kosong lah. Okay. So, kat sini soalan nak julat. Okay, so dah memadai tinggal macam ni. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 2 ni, penyelesaian dia sangat senang tapi dia memiliki banyak istilah kat sini. Istilah atau panggil syarat dia lah. Tapi soalan nombor 1 ni nampak macam kepayah tapi dia senang je. Sebab istilah dia direct. Okey. Okey, cikgu nak beralih kepada soalan yang terakhir pada hari ini. Okey, untuk habiskan tajuk ni, insya-Allah minggu depan, next meeting kita pergi 8.3. Okey, 8.3 ni cikgu rasa sekejap je kot. Okey. Sekejap je kot. Untuk minggu depan dah habis 8.3. Lepas tu 8.4 ni, okey, kita akan tengok. 8.4 ni sangat bagus sebenarnya soalan ni. Okey, sebelum tu cikgu nak pergi ke soalan yang terakhir pada hari ini. Ada soalan kan?
Oh sedap main screw je kan ni. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni pernah cikgu bagi kepada adalah orang yang baru belajar ni. Okey, dia tak faham. Okey, dia tak faham beberapa istilah. Mungkin di kalangan kita pun ada benda yang sama. Cikgu ajar awak ni berdasarkan pengalaman cikgu ajar orang lain. Okey, kadang-kadang ada orang tanya. Okey, kadang-kadang itulah. Okey, berdasarkan ni dapatan semasa lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, cikgu kata dah sebelum nak jawab tu kita kena tahu dulu kata kunci dia. Okay, kata kunci dia kat sini. Yang pertamanya ia bagi apa? Ia bagi S. S untuk tajuk ni S walau bagaimanapun S adalah sesaram. Kena tahu. Okay. S adalah sesaram. Okey, yang pertamanya. Yang atas ni cikgu rasa tidak ada masalah. Daripada satu titik tetap O pada T. Okey. Yang keduanya, ia bagi syarat dah. T termasuk. Kat sini dua awak kena baca. T termasuk dengan kosong. Dan lebih besar daripada kosong. Awak kena baca gitu. Maknanya nilai T adalah termasuk kosong. Kalau tak baca gitu, jeng lah. Maknanya T tu kosong pun ada. Okay. Okay, yang ini orang tanya cikgu, cikgu kalau soalan ungkapkan nak gana, soalan ungkapkan ni dah jadi soalan kebiasaan. Okay, kalau awak tengok mana-mana tajuk, okay, mana-mana tajuk form 4, okay, soalan ungkapkan ni dah jadi kebiasaan. Dah jadi soalan rutin dah sekarang ni. Tu cikgu bimbang. Okay, cikgu bimbang ada. Dan cikgu boleh rasa memang ada. Cikgu bimbang ada dan cikgu rasa memang dia ada lah. Dia akan tubik lah kot. Tajuk tak tahu tajuk dia. Okey, sekejap Tolong seorang. Okey. Yang kedua. Okey, soalan yang pertama ungkapkan. Tak ada masalah, direct je. Okey, V dalam dan A dalam sebutan T. Tengok soalan ni ada dua apa? Dua soalan. Dua jawapan lah cikgu kata. Dan jawapan tu mesti tulis sebaris. Kalau ungkapkan ni mesti tulis sebaris. Lebih selamat tulis sebaris. Okay, lebih selamat tulis sebaris. Macam ke teknik banking menjawab kita baru ni. Dia ada cikgu Ruzi kata apa? Kita kena tulis lebih. Sebab kita tak tahu markah duduk mana. Betul tak? Cikgu sangat sangat bersetuju. Okey, maknanya baik tulis baris daripada tulis satu-satu. Sebab kita tak tahu pemarkah duduk mana. Pemarkah ni kita tahu bila skema tu ada tu pemarkah dia. Gitu. Kita tak tahu apa yang orang buat soalan tu nak. Sampai kat mana. So baiknya kita tulis lebih. Okey, tentukan hal laju seketika. Ia menggunakan perkataan seketika. Apa maksud hal laju seketika ni? Baik. Tak ada nak kata lah. Hal laju seketika adalah dalam masa Bukan hal ni kita belajar dah masa mula-mula sekali tu. Hal laju seketika. Awak tengok balik atas tu. Muka apa tu? Maknanya hal laju seketika, awak cari V masuk je T sama 3. Ni yang paling B ni yang paling senang lah. Okey, masukkan T ke dalam T sama 3 ke dalam V ni. Maknanya hal laju seketika, maknanya dalam tempoh T sama 3. Okey. Cari nilai T. Okey, cari nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Apa maksud berhenti seketika? Berhenti. V kosong. Ya. V sama kosong. Okey, kenapa V sama kosong? Kita tak kata S sama kosong, kita tak kata A sama kosong. Kenapa? Bagus soalan ni. Okey, sebab ada yang buat mari baru ni, dia buat apa? Dia buat A sama dengan kosong. Dia kata zarah tu berhenti A sama kosong. A sama kosong tak semestinya objek tu
Tak bergerak. Betul tak? Cuma bergerak dalam seragam. Kalau A sama kosong A sifat kan boleh berlaku apabila V maksimum ataupun V minimum tu. So kat sini, kalau zarah itu berlaku, kita berpandukan kepada hal laju. Kita berpandukan kepada hal laju. Bukannya berpandukan kepada sasaran. Bukan berpandukan kepada pecutan. So kat sini betul V sama kosong. Tepat sekali V sama kosong. Itu maknanya zarah itu berhenti seketika. Kita tengok V, bukan tengok S, bukan tengok T. Next. Cari nilai T apabila zarah berada di O. Apa maksud dia? Apa maksud dia kat sini? Sama dengan kosong. Apa yang sama kosong? T kot. A, bukan A. T. Bukan T. S sama kosong. Zarah berada di O. O kan origin ni O. Maknanya zarah tu tak gerak pun. Awak panggil dia titik permulaan pergerakan. So S sama kosong. Bila S sama kosong? Bila zarah berada di O. S sama kosong. O ni asalan lah. Asalan pada satah menguf ni satu satah. Dan yang seterusnya, untuk E ni yang cikgu kata, cikgu suka. Iaitu jarak. Iaitu jarak, jumlah jarak. Ingat, jarak dia berbeza dengan sesaram. Kalau soalan macam ni, soalan jumlah jarak, dia ada dua kaedah. Yang cikgu tengok yang pertamanya buat apa? Buat satah kosong. Contohnya 1. 2. Dan seterusnya. Kita tengok pergerakan tu ke kanan ke kiri. Yang keduanya, ada yang cikgu tengok buat jadual. Ada juga kaedah buat jadual, betul. Cikgu nak marah kaedah jadual ni. Cuma kelemahan jadual yang cikgu tengok berdasarkan pengalaman cikgu, siapa buat kaedah jadual, dia payah nak tengok pergerakan. So cikgu guna kaedah ni. Cikgu guna sekaedah lah untuk soalan ni. Jumlah jarak. Cikgu guna gambar rajah. Cikgu guna gambar rajah. Mula-mula kita belajar sebelum ni, antaranya ni lah yang kita nak jawabnya. Pendek je. Jaraknya adalah apa? 6 saat pertama. 6 saat. Kita cari T1, T2, T3, T4, T5, T6. Tengok gimana. Semakin detail kita buat, semakin tahu pergerakan dia ke mana. So cikgu akan gabung dua-dua kaedah. Cikgu akan gabung dua-dua kaedah. So cikgu nak cuba jawab soalan ni macam biasalah. Dapat soalan. Dapat soalan macam ni, tulis dulu. Contohnya kat sini adalah latihan formatif 8.2. Apabila awak tulis kat sini. Tengok soalan nombor 3. Yang pertamanya keluar dulu maklumat. Cikgu suka keluar dulu maklumat iaitu S. S sama dengan T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tolak 8T tambah dengan 12. Yang kedua syarat T. Tengok. T lebih besar dan tengah masuk kosong. Hati-hati dengan syarat dia. Kadang-kadang dia tak beri makna. Kadang-kadang dia memberi makna. Soalan yang pertama dia nak ungkapkan apa? Dia nak ungkapkan V dengan S. V dengan S lah. V dengan A. V dengan A. So kita dah belajar dia adalah pembezaan kat sini tu. So V sama dengan ds per dt. Sama dengan apa? Awak beza je lah. 3T kuasa 2 tolak 10T
Boleh? Tolak dengan lapang. Cikgu kata dah, kalau ungkapkan kena tulis apa? Sebaris. Tulis baris dia. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 10T tolak dengan lapang. Selesai. Okey, selesai satu. Okey, selesai satu perkara. Okey, yang kedua. Yang kedua, A. A sama apa? A sama dengan dV per dt. Cikgu ambil mana pula ni? Sebenarnya ada dalam kutip awak ni. Atas ni je. Mana soalan? Mana soalan? Ni. dV per dt. Okey. Ni untuk A. Untuk V kat atas ni. Okey. V adalah apa? Okay. Tak ada sini. Tak lagi kot. Sebenarnya formula dah ada kat atas ni. Okey ni. V sama dengan ds per dt. A sama dengan dv per dt. Ada kat atas ni. Ada kat atas ni. Okey, fungsi S adalah F. Fungsi V adalah GT. Fungsi A adalah HT. Okey, yang ini. Okey, itu cikgu nak. Untuk mahir soalan ni, syaratnya pembezaan dengan pengambil awak kena pandai dahulu. Pandai yang asal je lah. InsyaAllah soalan yang boleh jawab. Okey, bila selesai macam tu, macam biasalah. Okey, so dV per dt. Beza ni. Beza ni. Okey, beza mana? Beza ni. Atas ni. Atas dia. Okey, so awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat 6. T tolak dengan 10. Okey, ingat. Bila ada soalan ungkapkan, jawapan ni mesti sebaris. So, tulislah sebaris. A sama dengan 6T tolak 10. Okey, beres. Benda. Okey, selesai A. Okey, B lah. Okey, B kalau awak tengok kat sini, syaratnya mudah dia. Halaju seketika T sama dengan 3. Okey, halaju seketika. So, kita ambil V lah. V kat atas ni. Okey, iaitu V yang kita dapat adalah V sama dengan 3T kuasa 3. Okay, tolak dengan 10T tolak dengan 8. Cek dulu, takut salah. Betul tak? Betul. Yang mana syaratnya adalah apa? T sama dengan 3. Seketika ya. Maknanya dalam tempoh tertentu. Masuk saja. Okey, masuk saja kat sini. Ni orang kata soalan ni, tajuk ni nampak payah. Tapi kadang-kadang soalan dia boleh bagi free je markah kepada kita. Salah satu ni lah. Okey. V sama apa sini? Sekejap. Calculator. 43. 43. Oh, sorry. Cikgu salah tulis. Ni V kos ni lah. Kos 2 sini. Okay. Salah, sorry Salah salih ni. Okay. V sama dengan 3T kuasa 2 So, cikgu buat 3T kuasa 3 lah. So, 3T kuasa 2. Okay, ubah balik. Okay, berapa boleh? Siapa dah kira? Negatif sebelah kot. Negatif sebelah. Negatif sebelah. Okay, so soalan B1 tentukan halaju. T3 sekarang ni, cikgu tinggal satu lagi, iaitu dia nak apa? Pecutan. Pecutan seketika tak? T sama dengan 3. Okay, kalau awak rasa tambah V ni, awak boleh buat sebelah menyebelah pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, awak garis je. Okay, so A sama dengan 6T seketika. Ni orang kata ni markah free ni. Markah free. Cikgu semakah je soalan ni. Tak kira berapa markah pun yang nak bagi kita markah free sini. Benda yang sama, benda yang kita maksud. Okay, so kat sini dapat 8. 18 tolak 10, 8 kan. Okay, so dapat 8 kat sini. Selesai satu. Ni orang panggil markah free lah. Sebab daripada A terus kepada B. Kalau masuk dalam kebiasaan soalan ni, cikgu sangat suka. Okay, tengok C.
Okey, C. Cari nilai T dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. So dia nak T apabila zarah berhenti seketika. Zarah berhenti seketika itu bermaksud kita seketika sini Okey, zarah berhenti seketika, kita hanya tengok halaju V sama kosong. Kalau A sama kosong, lain. A sama kosong, V maksimum ataupun V minimum. Kalau V sama dengan kosong, S maksimum. Okey, so kita masuk V yang kita dapat iaitu 3T kuasa 2 lah. Tolak dengan 10T, tolak dengan 8 sama dengan kosong. Okey. So kat sini kaedah perfakturan. Ingat, untuk soalan macam ni nampak simple. Tolong buat kaedah perfakturan. Buat kaedah perfakturan. Okey, buat kaedah perfakturan. Soalan simple ni yang menyebabkan orang Okey, so T dapat apa? T dapat 4 dan satu lagi T dapat negatif 2/3. Okay. So, T tolak 4. Sini adalah 3T tambah dengan 2. So, T tolak negatif 2. T sama dengan negatif 2/3 boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Sebab syarat T apa? T lebih besar ataupun sama kosong. Maka nilai T yang kita terima adalah 4 sahaja. Yang ini apa tu cikgu kata syarat kadang-kadang memain peranan. Okey, memain peranan. Okey, soalan C. Tengok soalan simple je. Kita baca ya Allah payah punya payah. Matematik gini je. Tu cikgu nak outscore antara tajuk skor ni adalah tajuk ni. Okey, antara tajuk ni. Okey, D. Okey, D kalau kita tengok dia nak apa? Cari nilai T apabila zarah berada di O. Okey. Dia nak nilai-nilai T Okey, so nilai-nilai T. Tengok nilai-nilai T ya. Nilai-nilai T maknanya jawapannya lebih daripada 1 lah. Tak? Jawapannya mesti lebih daripada 1. Okey. So apa dia kata? Zarah. Okey, syaratnya adalah zarah berada di asalan. Bermaksud apa? S sama dengan kosong. Tadi V sama kosong. Sekarang ni S sama kosong. A sama kosong bila? Tadi So dalam keadaan V, A, S kosong. Okay, so masuk je lah. Okay. Mana formula dia tadi? Tengok. Atas sekali. Jauhnya. Azam. Tunggu sekejap Azam. La ilaha illallah. Okey, tengok ni. Okey, bila dalam keadaan macam ni, okey, T kuasa 3 lah. Okey, T kuasa 3. Okey, bila dalam keadaan T kuasa 3 ni, bagaimana kita nak tekan kalkulator? Siapa adik-adik nak tekan kalkulator? Bagaimana nak dapat kalkulator kat sini? Okey, cikgu kongsi sekejap kalkulator cikgu.
Sekejap ya. Cari kalkulator. Ni kalkulator versi lama tapi boleh diambil kira juga kalkulator. Okey. Ni dia. Sekejap ya. Ni soalan ni. Kelas kita habis pukul apa? 1.5. Oh, 1.5 sikit lagi ya. Sabar ya. Cikgu nak habis soalan ni. Lepas tu, ya. Ni kalkulator. Nampak tak? Okey. Nampak Okey, tadi T kuasa 3 betul? Okey, ni cara dia lah. Okey, kalau cikgu tekan mode. Oh, ia lain sikit dengan kalkulator awak ni. Okey. Oh, cikgu pun lupa kalkulator ni. Mode. Okey, equation. Okey. Kat sini ada kuasa 4. Ni 4. Okey. Siapa ada kalkulator warna putih, dia akan timbul gini. Okey, kalau kalkulator putih, awak pergi ke menu tu, cari equation. Equation lah. Lepas tu awak pergi ke polinomial, nombor 2 tu. Lepas tu awak pergi tekan nombor 3. Yang akan timbul gini lah. Ni kalkulator lama kalkulator lama. Yang kalkulator putih tu yang terkini lah. Kalkulator hitam cikgu nak pasti guna. Okey, so T kuasa 3 masuk ke 1. Okey, lepas tu T kuasa 2 negatif 5. C. Okey, C adalah negatif 8. Benarnya dulu kalkulator ni memang bagus dulu. Tapi, yalah, lama dah ni. Siapa ada kalkulator ni bagus sebenarnya. Okey, so dapat X sama dengan 6. Betul, X sama dengan 6. Okey. So, awak tulislah bawah tu X sama dengan 6. Okey, X sama dengan 6. Okey, satu lagi, awak dapat X berapa? X sama 1. Dan satu lagi adalah X sama dengan negatif 2. Okey, ni lah cara dia. Cikgu cemulai aku. Enggak bahu je kita. Awak kalkulator putih ke kalkulator benda? Kakak tak cikgu guna ni lah. Ni sama dengan hak ni Oh, zaman bila? Zaman abang awak ke? Kakak saya. Kakak saya. Okey, kejap Cikgu dulu ada kalkulator ni tapi cikgu dah ingat dulu we pinjam korang masa peksa kot. Lepas tu senyap gitu. Tulen ni cikgu dah apa nak bagi mana pinjam kalkulator. Sekejap mana nak tutup pun cikgu dah ingat Okey. Baik. Okey, satu Okey, gini. Siapa? Atira Okey, mula-mula pergi ke MOOC. Lepas tu pergi ke nombor 5. Ada? Ada. Lepas tu pergi tekan nombor 4. Nombor 1 ni persamaan linear. Okey, persamaan linear siapa ni? Okey, nombor 2 ni dia advance sikit. Nombor 2 ni kita tak guna. Kita guna biasa 1, 3, 4 lah. Tu kita pilih nombor 4. Okey, tekanlah. A berapa? A 1 sama dengan. Okey, B negatif 5 sama dengan. C negatif 8. Okey, D adalah 12. So, dapatlah nilai. Nilai X6, X1, X negatif 2. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Tak boleh Okey. Okey, so cikgu beralih ke sini.
Okey. Bila kita dah dapat macam ni. Okey. Dah dapat dah nilai di X6. Okey. Lepas tu buat apa? Buat kurungan je. X tolak 6. X tolak 1. X tambah 2 sama kosong. Okey, gitu je kaedah dia. Ha. Okey. Oh, sorry. Bukan X Dia adalah T. Maafkan. Terikut-ikut dengan kalkulator. Soalan T bukan X. Okey, dia adalah T. Okey, so kat sini T, T, T. Sini pun T, sini pun T dan sini pun T. Okey, ingat syarat T adalah lebih besar daripada sama kosong, maka T yang diterima adalah T6 dengan T1 sahaja. Okey, hanya dua nombor je yang diterima iaitu T6 dengan T1 sahaja. Okey. Next. Okey, ni yang cikgu nak. Jumlah jarak yang dilalui dalam 6 saat yang pertama. Okey. Ni caralah cikgu nak gabungkan kaedah kotak dengan kaedah apa? Kaedah gambar rajah. Okey, kalau cikgu mula-mula okey, soalan nak apa? Nak jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak tu kita ambil daripada S. Okey, untuk soalan I S iaitu T kuasa 3 tolak 5 T kuasa 2 tolak 8 T tambah dengan 12. Okey. Katakan apabila T sama dengan kosong. Okey, T sama kosong. Berapa awak boleh kat sini? Dapat 12 tu. Oh, dapat 12. Okey, dapat 12. Okey, benarnya you boleh setting kalkulator pakai alpha combine, alpha kurungan. Okey. Okey, cuba tolong cikgu apabila T sama dengan 1. Berapa boleh sini? Berapa sini boleh? X-nya. Berapa boleh? Tolong seorang kira. Kosong tu. Okey, dapat kosong. Okey, apabila T sama dengan 2. Sebab kita nak detail sebab kita tak tahu dia point fungsi dia kat mana. T sama dengan apa? Ini point dia. Okey, dia nak pusing tu. Okey, seorang kira sekejap. Negatif 16. Okey, negatif 16. Apa maksud negatif 16? Ke kiri Okey, apabila S sama dengan 4, T sama dengan 4. Berapa boleh? Cikgu. Ya. Cikgu silap tulis 2. Oh, 2 ya. Thank you. Cikgu, T3 Ya. nak cari. Oh, T3 lah nak cari. Pada gitu lah buruk dah deh. Ya, okey, beres. Beres. T sama 3. Okey. Allah dengar Okey, kalau ni awak tak buat, awak boleh buat dalam bentuk apa? Bentuk jadual pun boleh. Okey, ni cikgu buat dalam bentuk listing lah. Dia boleh buat listing dah ni. T sama dengan 4. Okey, seorang kira T3, seorang kira T4.
T5 silap lagi. Sebab kita tak tahu dia pusing ke mana. Dan last sekali adalah T6. Okey, T3 berapa? Negatif 30. Negatif 30. Okey. T4? Negatif 36. Negatif 36. Okey, T5? Negatif 28. Negatif 28. Tengok kau kurang. T6? Kosong. T6 kosong balik asal lah. Okey, cara dia. Ingat ni adalah yang awak buat ni adalah sebenarnya, okey, cikgu susun dalam bentuk jadual lah senang. Okey, T dengan S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Negatif 28. Okey, biasanya cikgu buat ni, awak atas ni cikgu buat sesa ni. Tapi awak nak buat dalam bentuk jadual terus pun lagi bagus sebenarnya. Tak panjang lah. Okey, negatif 36. T3 negatif 30, 16. Tak? 30, 16 kosong. Okey, cara dia. T kosong lagi. Kalau cikgu suka buat gini lah. Tapi buat dah bentuk jadual lah senang. Okey, T kosong berapa ni? 12 kan? Okey, ni awak garis je. Garis pakai pembaris tak kira lah. Pakai pembaris. Cikgu je dah apa. Tak payah nak garis dah landing Tak ada software yang free lagi yang ada pembaris. Okey, cara dia. Ingat, ni adalah sesarang yang awak kira itu adalah sesarang. Okey, cara dia. Okey, yang ini awak kena ingat, ni garisnya adalah garis S, sesarang. Okey, dia mesti ada kosong tak? Okey, awak buat gini je. Okey, kosong, T kosong 12. Ya positif. Duduk sini 12. Nampak tak? Ni adalah T kosong. Okey, T1 kosong. T1 duduk sini. Okey, kosong. Okey, T2 negatif 16. Duduk sini negatif 16. Apa tak? Okey, T3. Okey, T3 adalah negatif 30. Duduk sini. Okey, T4. T4 adalah negatif 36. Ingat, T5 ni dia 28. Negatif 28 daripada asal lah. Ni negatif 28. Negatif 28. Ingat, kosong daripada berapa ni yang daripada asal lah. Dan last sekali adalah T5. T5 adalah kosong. So, awak buatlah dia punya objek. Objek katakan awak nak buat bulat. Bulat ke sini, pergi ke sini. Pergi ke sini. Pergi ke sini. Pergi ke sini. Apa yang berlaku pergi sini? Ia sampai sini nak U-turn up. Okay. Lepas tu pergi ke sini. And then pergi ke sini. Nampak? Sekarang ni soalan nak jarak. Nak jarak. Jarak katakan pen merah cikgu guna. Jarak. Sini ke sini jarak dia berapa? 12. Okey. Sini ke sini jaraknya adalah 36. Pergi balik darab dengan 2.
Ingat dia nak jarak. Yang kita kira sasaran displacement. So kat sini jarak bersamaan dengan 12 tambah dengan 2 darab dengan 36. Tu je awak dapat 84. Sebab dia pergi balik 36, pergi 36 balik. Okay. Jangan awak kira, ni cikgu kata, ada orang tu dia buat kaedah jadual betul dah, tapi kira dia tambah belakang atas ni. Okay, salah. Dia benarnya adalah sasaran. Dia pergi balik. Pergi 36, balik 36. Yang belah kanan jarak dia 12. So, 72 tambah dengan 12. Okay? Okay, so cikgu rasa sampai di sini dululah untuk hari ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan jangan lupa tolong tulis nama untuk kehadiran pada hari ini. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ego. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Ego. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Benda Zua. Ya Zua. Apa Zua? Cikgu nak kelas ke? Bila free? Malam ni free je saya. Oh, malam ni free. Nanti apa tanya aku update. Okay. Cikgu. Ya. Soalan ni dia memang kena buat garis nombor ke? Soalan mana? Soalan E lah. Oh, soalan E. Kalau ingat soalan jarak baiknya buat garis nombor, gabung dengan jadual. Baiknya lah. Sebab soalan E tu setakat yang kalau ikut soalan SPM sebelum-sebelum ni paling tinggi lah 4 markah. 4 markah Paling rendah 3. Okey, cikgu. Okay. Masih cikgu. Okay, sama-sama.